Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap semua pelajar dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Okey, dalam video kali ini kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya, iaitu 6.2. Masih lagi chapter 6, iaitu Light and Optics. Tapi subtopik yang kedua, iaitu Total Internal Reflection, ataupun bahasa Melayu dia adalah pantulan dalam penuh. Kalau sebelum ni awak jumpa perkataan pantulan sahaja, macam mana kita boleh tengok muka kita dalam cermin, itu disebabkan oleh fenomena pantulan. Okey, so itu normal lah. Bila kita duduk depan cermin, kita dapat tengok wajah kita disebabkan pantulan cahaya. Sekarang ni nama dia lain sikit. Total Internal Reflection, pantulan dalam penuh. Jadi bila pula dia berlaku? Berlaku dekat mana? Adakah dekat cermin juga? Jadi itulah yang kita nak belajar. Bilakah dia akan berlaku? Bagaimana dia akan berlaku? Okey. So ini benda barulah dalam kehidupan awak. Dalam subtopik 6.2 ni, kita ada 4 learning standard yang perlu kita capai. Yang pertama, describe critical angle. Okey, so kita jumpa perkataan baru, critical angle. So apa itu critical angle? So you have to know and you have to be able to describe that critical angle. Lepas tu total internal reflection. Jadi maksudnya apakah maksud critical angle, awak kena tahu. Apakah maksud total internal reflection, awak kena tahu. Macam mana critical angle tu berlaku, macam mana total internal reflection tu berlaku. Okey, so itu yang awak kena set dalam minda awak, itu yang awak kena tahu. Lepas tu you have to relate critical angle with refractive index. Dalam subtopik 6.1 kita dah jumpa beberapa formula kita nak calculate refractive index. Sekarang kita jumpa lagi formula ataupun equation yang lain. Okey, N sama dengan 1/sin C. C itu adalah critical angle lah. Okey. Dan yang ketiga, communicate to explain natural phenomena and applications of internal reflection in daily life. So you have to be able to give example natural phenomena that apply the total internal reflection in your daily life. Bukan setakat bagi example je, kena boleh explain macam mana situasi tu berlaku. Situasi yang macam mana? Dalam video ni lah kita akan kongsikan. Dan last kali, kena solve problems melibatkan total internal reflection. Okay, so itu 4 perkara. Jadi kena bersiap sedia lah bila kita nak masuk topik baru ni. Okay, cuba tengok. Ada seorang lelaki yang sedang berenang dalam air. Cuba lihat apa yang kita akan tengok dekat ni. Dia berenang dalam air, tapi kita nampak ada pantulan. Seolah-olah air ni menjadi cermin. Sedangkan itu adalah permukaan air, bukan cermin. Tapi macam mana boleh terbentuk image yang bertentangan dengan orang ni? So ini adalah situasi di mana fenomena total internal reflection tu berlaku. So the reflected image on the boundary of water and air can be seen. Jadi kenapa benda ni boleh berlaku? Jadi perkara ni boleh berlaku disebabkan oleh fenomena yang dipanggil sebagai internal reflection of light. Maksudnya kalau pantulan biasa kita perlukan permukaan yang rata, permukaan yang licin, permukaan yang berkilat seperti cermin. Barulah kita boleh lihat pantulan. Tapi sekarang bukan cermin sahaja yang boleh menghasilkan pantulan.
Malah permukaan air pun boleh menghasilkan pantulan. Tapi bila perkara ni berlaku, kita tak panggil dia pantulan. Kita panggil internal reflection of light. Total internal reflection of light. Pantulan dalam penuh. Perkataan internal ni kena ada sekali lah. Okey. So ini pengenalan awal lah. Okay, so garisan putus-putus ni menunjukkan boundary antara air dan udara. Dalam topik 6.1 kita belajar dua medium yang berbeza. Udara ni medium yang lain. Air medium yang lain. So bila medium yang lain, maksudnya udara mempunyai optical density yang berbeza berbanding optical density yang dimiliki oleh water. So ingat lagi tak? Optical density mana yang lebih tinggi? Okay, so optical density of water is higher than optical density of air. Jadi bila optical density of water is higher means that refractive index of water is higher than refractive index of air. Jadi banyak benda kat sini. Pertama, kita bezakan medium, udara dan air. Kemudian kita bezakan optical density, udara dan air. Lepas tu, kita bezakan dari segi refractive index. Okay. So yang tu recall lah subtopik 6.1. Ada link lah dekat atas tu, nanti saya akan masukkan juga. Dan ni gambar rajah tadilah, animation. Jadi apabila ada boundary antara air dan juga udara, so 90 degree to the boundary is normal line. Okay. So cahaya daripada higher optical density, iaitu air, keluar ke udara yang mempunyai optical density yang lebih rendah daripada air. So the light will be refracted from water and the angle is bigger. Angle of refraction is bigger than angle of incident because the optical density of air is smaller than water, so the speed of light will be higher in air. So the light will bend away from normal. So the refracted angle will be bigger than incident angle. Okay. Dan pada satu ketika, light is reflected back into the water. Sepatutnya, apa yang kita belajar dalam 6.1, refraction of light, kalau cahaya tu datang daripada higher optical density keluar ke lower optical density, cahaya tu akan di refracted, bend away atau bend away from normal. Okay. Tapi sekarang, light is reflected back into the water. Jadi bila pula benda ni berlaku? Ni benda baru ni, dalam subtopik 6.1 tak ada. So sekarang kita nak belajar bilakah keadaan ini akan berlaku. So dia ada syarat dia lah. Okay. Sama juga dengan image turtle ni. So we see the image on the boundary of water due to the total internal reflection like what happened in the mirror. Kita tak perlukan mirror pun untuk melihat pantulan sebab antara air dan udara pun boleh berlaku total internal reflection. Seolah-olah ada cermin. Okay, so ada syarat dia lah. Sebelum ni kita belajar incident ray dalam medium yang higher optical density keluar ke lower optical density, so light, speed of light tu makin bertambah, so dia akan bend away from normal, so refracted angle dia lebih besar. Itu yang kita belajar pada 6.1. Betul lah tu. Tapi sekarang cahaya tu bukan sahaja bend away from normal, malah masuk semula dalam medium yang sama. Cahaya datang daripada medium air, masuk semula ke dalam air. So mesti ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan cahaya tu masuk semula dalam air. Jadi ada syarat dia. Okay. So sekarang kita tengok. You all boleh dapatkan macam mana nak
you can observe lah the phenomena of total internal reflection and determine the critical angle of glass by doing the experiment menggunakan semicircular glass block, ray box, power supply and protector. Okay, jadi eksperimen ni you all kena ubah dia punya incident angle dan lihat dia punya refracted angle. Okay, at certain refracted angle, kita akan temui critical angle. And at certain incident angle lagi, kita akan jumpa total internal reflection. Okay, so this is we call the experiment that we have to conduct in the lab lah. Okay. So inilah animation macam mana, okay. Cuma dalam animation ni tak nampak sangat macam mana total internal reflection berlaku. Okay. Okay, so animation sekarang ni cuba lihat. Total internal reflection only occurs when light travel from medium of high optical density to a medium of low optical density. Okey, ini syarat yang pertama. Untuk berlakunya total internal reflection, cahaya tu must travel from medium of higher optical density. Okey, maksudnya kalau kita ada medium air dan ada medium udara, cahaya tu mesti datang daripada air ke udara, barulah total internal reflection tu akan berlaku. Sebab apa? Sebab syarat dia cahaya must be come from higher optical density. So higher optical density air lah, to a medium of lower optical density udara. Udara mempunyai lower optical density. So itu syarat yang pertama. Okay. So dalam slide ni awak tengok je animation yang bergerak-gerak ni. Yang ni adalah incident angle 48. Ini adalah refracted angle. So bila refracted angle tu dah jadi 90, nama incident angle tu akan jadi critical angle. Okay, yang tu dalam slide yang seterusnya lah. Dalam slide ni awak observe dulu. Observe dulu apa yang sedang berlaku ni. Okay, so syarat yang pertama untuk berlakunya total internal reflection, light must travel from medium of higher optical density to a medium of lower optical density. Jadi kalau kita ada glass dan air, glass and udara, so cahaya mesti datang daripada glass, okay, keluar ke udara. So dalam glass ni, glass mempunyai higher optical density. So speed of light is lower. Jadi bila dia keluar ke udara, udara mempunyai lower optical density. So speed of light dekat udara akan bertambah. Jadi bila speed of light bertambah, dia akan bend away from normal. Jadi refracted angle is bigger than incident angle. Okay, so bila kita tambah lagi, kita besarkan lagi angle of incident, when the incident angle is the same as the critical angle, the refracted ray travels along the glass air boundary, the refracted ray appears brighter. Okay, macam mana kita nak hasilkan critical angle? Kita tambah lagi incident angle. Maksudnya, kalau dekat sini kita ada ray box, kita adjust lah ray box ni pergi dekat jauh sikit daripada normal line. Tuju kat sini, dekat boundary, dekat garisan normal ni. So kita tengok apa berlaku kepada refracted ray. Okay, so sekarang cuba awak bandingkan diagram A dengan diagram B. Diagram A, incident angle dia kecil je. Maksudnya incident angle dia dekatlah dengan normal line.
Kemudian refracted angle mesti lebih besar lah daripada incident angle. Okey, dalam gambar rajah B ni, cuba tengok. Incident angle bertambah. Maksudnya semakin jauh daripada normal line. So, what happened to the refracted ray? Okey, refracted ray berada pada boundary antara glass dan udara. Maksudnya, dia tidak berada di udara, tapi berada di sempadan antara gelas dan udara. Dia duduk dekat situ. Jadi, angle dia dengan normal line adalah 90 darjah. Okay. Bila refracted angle berada pada boundary of glass and air, so refracted angle dia akan jadi 90 darjah. Jadi, ketika refracted ray is 90 degree from normal line, incident angle tadi tu, kita panggil dia sebagai critical angle. Okey, faham tak? Ini sinar tuju. Ini pun sinar tuju. So, kalau refracted angle dia berada di udara, so sudut tuju kita panggil sudut tuju. Sudut pembiasan kita panggil refracted angle. Okey? Tapi sekarang, apabila refracted angle dia adalah 90 darjah ataupun kalau refracted ray tu berada pada permukaan gelas dan udara, maksudnya di sempadan lah. So, refracted angle dia akan jadi 90 darjah. Jadi, ketika ini, incident angle tadi tu kita tak panggil incident angle lagi dah. Kita panggil dia critical angle. So, kalau soalan tanya apa maksud critical angle? Critical angle adalah incident angle when refracted ray is 90 degree from normal line. Okay? So, critical angle ni sebenarnya adalah incident angle. Tetapi, syarat dia, kita akan panggil dia critical angle kalau angle of refracted is 90 degree. So, ketika ini sahaja, incident angle ni dipanggil sebagai critical angle. Lain daripada itu, kita tak panggil dia incident angle. Maksudnya, kalau refracted ray dia, angle of refracted ray is less than 90. Contohnya 89 ke 80 ke. Jadi sinar tuju tadi tu kita panggil dia incident angle lah. Hanya ketika angle of refracted is 90 degree, ketika itu sahajalah incident angle tu kita panggil dia sebagai critical angle. Jadi incident angle I sama dengan C. So, sekarang kita panggil critical angle. So, C itu adalah critical angle. Kalau C besar, speed of light in vacuum. Sekarang ni C kecil. C kecil ni adalah incident angle. Okey. Jadi, sekarang you all dah faham dah apa itu critical angle. Okey. Dan seterusnya, okey, kita dah jumpa dah critical angle dia berapa. Lepas tu kita tambah lagi angle of incident. Maksudnya, kalau critical angle dia 40 darjah, kita buatlah, kita tambah lagi sudut menjadi 45. Jadi maksudnya, angle of incident is bigger than critical angle. Okey, let's say critical angle tadi adalah 40 darjah. Contoh, contoh. 40 darjah. So, critical angle untuk gelas is always 40 darjah lah. Contoh lah ni, contoh. So, sekarang bila kita tambah incident angle kita, sekarang kita buat 50 darjah. So, 50 darjah ni adalah lebih besar daripada 40, betul tak? 40 tu adalah critical angle. Jadi, kita pun boleh buat ni lah. Incident angle sekarang 50. Critical angle kita 40. So, 50 adalah lebih besar daripada 40. So, itulah yang dimaksudkan dengan incident angle bigger than critical angle. So, bila incident angle kita lebih besar daripada critical angle, total internal reflection akan berlaku.
Maksudnya, apabila angle of incident kita lebih besar daripada critical angle, maka dah tak ada dah udara yang akan dibiaskan di udara ataupun di boundary antara gelas dengan air. Kalau gambar rajah A, refracted ray di udara. Gambar rajah B, refracted ray antara boundary gelas dengan udara. Tapi gambar rajah C, cahaya tu masuk ke dalam gelas mula. Dah tak ada cahaya yang dibiaskan di udara, dah tak ada cahaya dekat gelas, sempadan gelas dan udara, tapi semua cahaya dah masuk dalam gelas. So, inilah yang kita panggil total internal reflection. So, bila total internal reflection akan berlaku? When the incident angle is greater than the critical angle, there is no refracted ray. Dah tak ada dah refracted ray. Sebab apa? Sebab total internal reflection happens. Pantulan dalam penuh dah berlaku. Jadi apa syarat dia? Syarat yang pertama, cahaya mesti datang dari medium yang mempunyai higher optical density to a medium of lower optical density. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, incident angle is greater than critical angle. So, total internal reflection will happen. Okay. Jadi cukup dua syarat tu, total internal reflection akan berlaku. Jadi, bila kita panggil total internal reflection, maka sudut pantulan dia pun 50 darjah lah. Sebab dah jadi pantulan. Sudut 7, 50, sudut pantulan akan jadi 50 juga. Cuma sekarang ni, ini bukan pantulan biasa. Ini adalah total internal reflection. Faham je? So, tadi dalam KPI kita tadi, you have to be able to explain what is critical angle. So, critical angle dah explain dah tadi menggunakan gambar rajah B. Dan seterusnya, awak kena boleh explain, boleh describe how does total internal reflection occur. So, daripada ketiga-tiga gambar rajah ni, saya dah explain dah macam mana total internal reflection boleh berlaku. Okay. So, ada dua syarat lah untuk berlaku total internal reflection. Okay, jadi kalau para pelajar rasa kurang jelas, boleh ulang baliklah video daripada saya explain gambar rajah A, B dan C. Okay. Sekarang kita tukar ni. Okay. The phenomenon of total internal reflection happens when angle of incident is larger than the critical angle. Okay. So syarat yang pertama tadi, cahaya must be come from medium that has higher optical density to lower optical density. Yang kedua, incident angle must be greater than critical angle. Okay, cuba tengok animasi ni. R. I sama dengan C, sudut dia adalah 90. I lebih besar daripada C. I lebih besar daripada C, kita akan dapat I sama dengan R. Jadi ada tiga gambar rajah lah to explain how total internal reflection occur. Kalau dekat sini I, dekat sini R. Kalau dekat medium, denser medium ni, I sama dengan C. Dekat rarer medium ni, R sama dengan 90 darjah. Kalau dekat denser medium, I greater than C. And finally, cahaya tu masuk semula dalam denser medium, I sama dengan R. Okay. So, ini adalah tiga gambar rajah yang menunjukkan how total internal reflection berlaku. Yang pertama, kalau sudut 7 kita lebih kecil daripada critical angle, macam biasalah, refraction sahaja yang berlaku. Okey, ini I.
Ouch. Macam mana ni? Tak boleh nak tukar. Okay. Sini I, sini R. Okay. Bila kita dah jumpa refracted angle dia 90 darjah dengan normal line. So, I tadi tu jadi C. C tu apa? C tu adalah critical angle. Seterusnya, bila kita dah jumpa critical angle, kita pun buatlah I lagi besar daripada C. So, kita tambah lagi sudut 7 lebih besar daripada critical angle yang kita dah jumpa dekat sini tadi. Maka total internal reflection akan berlaku. Okey, jadi critical angle tu adalah incident angle when the angle of refraction is equal to 90 degree. Jadi kalau soalan tanya what is critical angle? Jawapan dia dengan baik-baik ya, jawapan dia adalah critical angle is incident angle when the angle of refraction is equals to 90 degree. Itu sahaja definition dia. Okey, sekali lagi. Critical angle is angle of incident when the angle of refraction is equals to 90 degree. Jadi repeat banyak kali ayat yang saya sebut tadi, salin dalam buku nota. Ataupun you pause this video and copy all these sentences. Critical angle C, simbol dia C, is the angle of incident in the medium of higher optical density when the angle of refraction in the medium of lower optical density is equals to 90. Jadi ini lebih perfect lah definition dia. Jadi saya nasihatkan awak ambil ayat ni. Apa maksud critical angle? Ni jawapan dia. Lebih sempurna definition kalau awak salin ayat ni untuk jawab dalam peperiksaan. Kalau soalan tanya define critical angle ataupun what is critical angle. So, salin ayat ni daripada awal-awal ni. Critical angle C is the angle of incident in the medium of higher optical density when the angle of refraction in the medium of lower optical density is equal to 90 degree. Ini adalah ayat menerangkan situasi dalam gambar rajah yang tengah-tengah ni. Okey, harap para pelajar jelas ya. Dah ada tulisan, dah ada ayat word by word, dah ada gambar rajah, dah banyak kali dah saya terangkan. Harap para pelajar dapat grab apa maksud itu. Okey. So kalau dalam subtopik yang sebelum ni kita jumpa Snell's Law. Snell's Law kata N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. So bila kita ratiokan dia, kita dapat N2 over N1 sama dengan sin theta 1 over sin theta 2. Okey. So sekarang N2 adalah refractive index of medium yang lebih tumpat lah, glass block. N1 adalah refractive index of air. Okay, jadi refractive index of air adalah 1. Dan ketika sin theta 1 ni adalah theta di udara. Jadi bila theta untuk gambar rajah yang tengah-tengah ni kan, bila critical angle dah berlaku, bila kita dah jumpa critical angle, so N2 adalah refractive index bagi glass block, N1 adalah refractive index bagi udara, iaitu 1. Kita dah tahu dah. Jadi kita gantikan nilai 1 bagi N1 sama dengan sin theta 1. Theta 1 adalah angle di udara. Refracted angle di udara adalah 90 darjah. So, kita pun letaklah sin 90. Bila kita guna kalkulator, sin 90 tu berapa jawapan dia?
Sin 90 tu dapat 1. Bahagi dengan sin theta 2. Theta 2 tu adalah angle dalam glass block. Dan ketika theta 1 90, theta 2 ni kita panggil dia sebagai C. Jadi kita pun gantikan. So, N2 bahagi dengan 1 tinggal N je lah. Sama dengan sin 90 jadi 1. Sin theta 2. Theta 2 ni kita tak panggil I lagi. Dia bukan lagi insiden dah. Dia dah jadi critical angle. Sebab apa dia jadi critical angle? Sebab refracted angle dia dah jadi 90 darjah. Ingat lagi tak maksud critical angle dalam slide yang sebelum ni? Maksud dia tengok balik slide yang sebelum ni. Tak nak ulang dah sebab dah banyak kali dah seulang. Jadi sin theta 1 tu 90. Theta 2 C dah. Sekarang kita dah jadikan C. Jadi ini formula baru dalam subtopik 6.2 ni ada lagi formula to calculate the refractive index. Dalam 6.1 kita dah ada beberapa formula kan. Dalam 6.2 ni ada formula baru pula. N sama dengan 1 over sin C. Jadi salin dalam buku nota buat list. Dalam 6.1 dah ada 4 formula. 6.2 tambah lagi 1. So senaraikan semua formula yang ada dalam chapter 6 ni. Bila awak tengok video 6.1, awak list down the formula, awak catatkan maksud-maksud yang ada dalam video tu. Bila masuk video 6.2 ni, buat benda yang sama. Catat formula yang ada dalam video ni, catat maksud yang dijelaskan dalam video ni, fenomena-fenomena yang diceritakan dalam video terkini lah yang awak sedang tengok ni kan. Okay, so this is the new formula lah. Okay, so sekarang ni ulang je. Kita nak memperkemaskan lagi. Incident angle is less than critical angle. Ketika incident angle lebih kecil daripada critical angle, cahaya itu hanya akan di-refracted. So, itu fenomena refraction. Apabila incident angle sama dengan critical angle, refracted angle is 90 degree. Maksudnya, refracted angle dekat medium yang lower optical density tadi tu jadi 90 darjah. So, incident angle dekat higher optical density kita panggil dia sebagai critical angle. Dan apabila incident angle dalam higher optical density lebih besar daripada critical angle, maka total internal reflection occurs. Okay, so sekarang kita buat satu example. For example, if the refractive index of diamond is 2.42, find C. Jadi nak guna formula apa? Formula yang baru kita jumpa saat ni tadi. N sama dengan 1 over sin C. N tu apa? N tu adalah refractive index lah. Jadi dalam soalan ni dia sebut refractive index of diamond is 2.42. Jadi daripada formula ni N sama dengan 1 over sin C. N ni adalah refractive index. So dalam soalan ni dia ada bagi refractive index of diamond 2.42. Jadi 2.42 ni gantikan dalam N. Soalan suruh kita cari C. Jadi macam mana nak cari C? Okey, kita susun dulu. Kita gantikan N tu dengan 2.42. 1 kekalah 1. Sin C sebab kita nak C sahaja kan. Soalan suruh kita cari C. So kita susun dulu sin C duduk depan sama dengan 1 over N. Jadi sin C sama dengan 1 over 2.42. Dapatlah jawapan 0.4132. Tapi ni belum lagi jawapan akhir. Sebab 0.4132 adalah jawapan bagi sin C. Sedangkan soalan suruh cari C sahaja. Jadi macam mana kita nak dapatkan C?
Okey, tadi depan C ada sin kan? Sin C. Jadi sekarang kita nak C sahaja. So, kita pindahkan sin pergi belah kanan. Bila kita pindahkan jadi pergi belah kanan, dia akan jadi sin inverse. Okey. Jadi, awak tekan dalam kalkulator tu shift sin 0.4132 dapat angle 24.4 degree. So, 24.4 degree ni apa? C. So, C tu apa? C tu adalah critical angle. So, kalau soalan bagi refractive index of diamond, so C ni adalah C untuk diamond lah. So, last kali kita dapat jawapan dia, critical angle for diamond is 24.4. Okay, so critical angle for a medium depends on the optical density of the medium. Jadi, makin besar optical density sesuatu medium tu, makin kecil critical angle. Okay, the higher the refractive index of a medium, the smaller the critical angle of the medium. Jadi ni ayat conclusion lah. The higher the refractive index of a medium, the smaller the critical angle of the medium. Tambahan, bila critical angle of that medium is smaller, maka total internal reflection is easier to occur. Sebab kalau kita tambahkan, kalau kita jadikan incident angle 30 degree, total internal reflection dah berlaku. Sebab apa? Sebab 30 tu lebih besar daripada 24.4. Incident angle lebih besar daripada critical angle, maka total internal reflection pun akan berlaku. Okey, so aktiviti 6.6 awak boleh rujuk buku teks. Aktiviti ni bertujuan to observe the phenomena of total internal reflection in a water stream. Macam mana bila kita suluhkan laser, kita boleh tengok seolah-olah laser tu berada dalam air. Macam mana? Ada satu video lah. First, tengok dulu animation ni. Awak tengok cahaya tu bengkok kan? Pergi sini, pergi sini, pergi sini, pergi sini. Ini adalah fenomena of total internal reflection. The laser beam stays internal to the water, continuously refracting to each boundary. Sebab itulah kalau air tu pancuk ke depan pun, cahaya ada dalam lagi. Makin kurang pancutan dia pun, cahaya tu masih lagi berada dalam air. Cahaya tu maksudnya, cahaya tu ikut air. Macam mana cahaya tu boleh ikut air? Sebab cahaya tu dah mengalami total internal reflection dalam air. Macam mana? Sebab cahaya tu dah ada dalam air. Air tu adalah higher optical density. So, dekat luar ni udara. Udara lower optical density. So, itu syarat yang pertama sebelum total internal reflection berlaku. Cahaya travel from higher optical density to lower optical density. Lepas tu, angle of incident is greater than critical angle, then total internal reflection akan berlaku. Okay. Jadi mula-mula cahaya masuk, angle of incident dia lagi besar daripada critical angle, so cahaya tu akan dipantulkan ke dalam air. Maksudnya cahaya tu tak keluar daripada permukaan air. Dia keep on, jumpa je permukaan air, dia masuk balik dalam air. Jumpa lagi permukaan air seterusnya, masuk semula dalam air. Jumpa boundary yang seterusnya, masuk semula. Jumpa lagi boundary, masuk semula dalam air. Jadi, dia ikut je lah air tu pergi mana sebab dia tak keluar daripada permukaan air tersebut. Okay. So, if the water stream is replaced by an oil stream, light beams will experience total internal reflection even more times. Sebab apa? Sebab oil has higher optical density than water. So, bila oil has higher optical density than water, maksudnya refractive index of
oil is bigger than refractive index of water. So, bila refractive index of oil is bigger than water, maksudnya critical angle of oil is smaller than critical angle of water. This is because the refractive index of oil is higher than the refractive index of water. Then, the critical angle of oil is smaller than the critical angle of water. So, lagi sekali kita simpulkan, the bigger the refractive index of the medium, the smaller the critical angle for that medium. Jadi sekarang antara minyak dengan air, minyak mempunyai refractive index yang lebih besar daripada air, maka critical angle bagi minyak adalah lebih kecil daripada air. So, total internal reflection lebih senang berlaku di dalam minyak berbanding di dalam air. Okey, so lihat video ni. Bending the light using water, a cool science experiment with a laser. All our school life, we've been taught that light travels in straight lines. Well, here's a cool experiment that'll prove that light can also bend, or so you can make people think. For this experiment, you'll need an empty water bottle, water, a screwdriver or any pointed thing, a laser, and a bowl. Procedure. Take the empty water bottle and punch a hole on the surface of the water bottle. Make sure that the hole is made in or around the midway of the bottle. Put the bottle in the bowl and fill the bottle with water. You'll notice that the water starts flowing out of the bottle through the hole. Now, using the laser, project the beam horizontally towards the hole from the other side of the bottle. Notice that the laser beam follows the laminar flow of the water stream, and the beam crashes down along with the water into the bowl. Explanation. First things first. In this experiment, technically the light does not bend. Observe the laminar flow of the water stream coming out of the bottle. When the water is in laminar flow, the water stream acts just like a fiber optic and carries the light. When the light beam hits the water stream, the laser light gets reflected inside the stream. Remember, the surface of water is reflective both on its surface and below the surface. This underside reflection of water is usually seen in darkly lit environments like a fish tank. When light leaves a denser material, in this case water, due to the change in speed, it will change directions. However, when a certain angle, called the critical angle, is reached, it reflects back. The critical angle is the smallest angle of incidence for which light is totally reflected. Total internal reflection is a phenomenon that happens when a propagating wave strikes a medium boundary at an angle larger than a particular critical angle with respect to the normal to the surface. The critical angle of water is 48.8 degrees. When the angle of the beam crosses the critical angle, the light does not go out of the stream and total internal reflection takes place. At the end of the stream, there is a lot of turbulence, so the continuous reflection chain breaks or scatters down and the laser light gets scattered. Because of this phenomenon called total internal reflection, the light appears to be traveling along with the water stream. Remember to like this video and subscribe for more cool science. Okey, jadi itu adalah kesan di sebalik total internal reflection. Seolah-olah air tadi tu menjadi air sirap, kan? Sedangkan sumber cahaya
warna hijau tadi tu adalah daripada laser. Tapi bila dia dah masuk dalam pancutan air tadi tu, dah masuk bertakung dalam besen tadi, macam warna tu larut dalam air. Sebenarnya itu bukanlah sebab kita campur pewarna, pewarna sirap warna hijau. Bukan. Itu disebabkan oleh fenomena total internal reflection. So bila kita tutup lampu tadi tu, bila kita tutup laser tadi tu, jadi cahaya tu akan jadi kembali colourless lah, akan jadi transparent semula lah. Tapi bila kita on balik laser, dia jadi balik warna hijau. So cahaya bergerak lurus, tetapi disebabkan oleh fenomena total internal reflection tadi, kita dapat lihat air dalam bekas tu, air yang terpancut pun semuanya menjadi warna hijau. So itu kehebatan di mana total internal reflection ni kesan dia. Okay? Itu effects of total internal reflection. So cantik kan? Kalau nak cantikkan kawasan rumah ke, boleh apply konsep tu. Okay, jadi kita nak communicate the natural phenomena yang melibatkan total internal reflection in our daily life. So, pertama sekali formation of rainbow. Formation of rainbow ni pun adalah disebabkan oleh fenomena total internal reflection. Okay, so formation of rainbow is a phenomenon caused by refraction, dispersion, and total internal reflection when light passes through water droplets in the air. Okay, so yang bulat warna biru ni adalah water droplets. Yang warna hitam ni adalah ray from the sun. So bila ray from the sun enter the water droplets, when white light from the sun enters water droplets, the light experiences refraction and disperses into different colours. Macam kenapa berlaku refraction? Sebab medium udara dengan medium air mempunyai optical density yang berbeza. So, bila cahaya ini mengalami refraction, white light ni daripada matahari tadi tu, ada 7 warna dalam white light tu. Jadi bila dia dah dibengkokkan, bila masuk dalam air, dalam water droplet ni, dia akan dibengkokkan mengikut wavelength masing-masing. So, ketujuh warna rainbow tu bermula daripada warna merah sampailah indigo tu kan, dia ada sampai violet, dia ada wavelength masing-masing. So, setiap wavelength tu akan bend ikut wavelength lah. So, sebab itulah kita boleh tengok 7 warna. Selepas bending tu, sebab setiap warna akan bend by its own wavelength. Jadi, tujuh warna tu mempunyai wavelength yang berbeza. Jadi, pembengkokan mereka berbeza lah. Sebab itulah ada 7 lapisan warna. So, bila dia kena dekat boundary nombor 2 ni, total internal reflection berlaku. Dekat nombor 1, fenomena refraction dulu. Dia dibiaskan dan disperse. Okay, warna tu akan tersebar. Lepas tu dekat boundary kedua, total internal reflection berlaku. Okay, so all these different colours experience total internal reflection on the surface of water droplets. Selepas total internal reflection berlaku, light rays reflected experience as refraction and dispersion again when moving from water to air. Daripada medium udara ke medium air, refraction and dispersion berlaku. Dalam medium air, total internal reflection berlaku sebab daripada air nak keluar ke udara kan. So ini dia dah menepati syarat yang pertama. Air mempunyai higher optical density, udara lower optical density. Kemudian angle of incident dia lebih besar daripada critical angle, so pantulan dalam penuh akan berlaku. So bila dia kena dekat boundary nombor 3 ni, incident angle dia lebih kecil daripada critical angle, so dia keluarlah ke udara.
So bila dia keluar ke udara, refraction and dispersion berlaku untuk kali kedua. So this is the step to explain how does the rainbow terbentuk. Macam mana rainbow boleh terhasil selepas hujan. Color of the rainbow are seen by the observer. So kita yang tengok lepas hujan waktu siang, water droplets tu masih lagi ada di udara. Kemudian ada matahari sebab awan mendung tadi tu dah gugurkan semua air dia, so nampaklah matahari. So cahaya daripada matahari tu masuk dalam water droplet, so all the process happens and the rainbow is formed and we can see the rainbow in the sky lah. So indah kan ciptaan Tuhan. Ni bahasa Melayu lah. Fenomena yang kedua adalah mirage. Bahasa Inggeris mirage, bahasa Melayu logam maya. Tahu tak apa benda mirage ataupun logam maya ni? Okey, pernah tak kalau awak pada hari yang sangat panas, awak duduk dalam kereta ke ataupun awak berjalan kaki ke atas jalan, kita nampak seolah-olah dekat jalan tu ada macam ada air yang melimpah di atas jalan. Sedangkan hari panas, bukan hari hujan. Jadi apa yang awak tengok tu itu adalah logam maya ataupun mirage. Bukan air. Bila kita pergi dekat, tak ada pun air. Nampak dari jauh macam ada air. Bila kita pergi dekat, tak ada air. Itulah yang berlaku pada Siti Hajar ketika Siti Hajar nak cari air untuk anaknya kan, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, antara Bukit Safa dan Marwah. Jadi dia ulang alik 7 kali kan daripada Bukit Safa ke Marwah. Kerana apa? Sebab along the way tu daripada Bukit Safa ke Marwah dia nampak seolah-olah dekat tengah-tengah padang pasir tu ada air. Dia bergerak ke depan sikit, depan lagi ada air. Dia sampai kat situ, tak ada. Dia nampak depan lagi pula ada air. Itu disebabkan oleh mirage ataupun logam maya ataupun fata morgana. Okay? Jadi itu adalah peristiwa Siti Hajar nak cari air sehingga terhasilnya air Zam-Zam. Okay, kerana mukjizat Nabi Ismail. So biasanya kita boleh tengok dekat kawasan yang sangat panas lah, dan peristiwa Siti Hajar tadi tu berlaku di padang pasir yang sangat panas. Jadi mereka lebih senang untuk lihat logam maya di atas pasir tersebut. Jadi macam mana dia berlaku? Okey, dekat jalan raya ataupun atas pasir, pada hari yang panas pula tu, jadi kawasan permukaan udara dekat permukaan jalan ataupun padang pasir tadi tu sangat panas. Jadi udara dia sangat panas dan udara 1 meter daripada permukaan jalan tu sejuk. Okey. Jadi bila ada udara panas dan udara sejuk, maka ketumpatan dia berbeza lah. Ketumpatan hot air ni, udara panas adalah kurang tumpat berbanding ketumpatan udara yang sejuk. Jadi bila cahaya tu datang daripada udara yang lebih tumpat masuk ke udara yang kurang tumpat, itu syarat pertama total internal reflection yang berlaku. Kemudian angle of incident is bigger than critical angle, maka total internal reflection akan berlaku. So itulah formation of mirage. Okay, so benda ni sangat biasa berlaku dekat permukaan yang panas lah. Padang pasir dia akan absorb lebih banyak haba, sama juga dengan permukaan jalan. So udara dekat permukaan pasir dan permukaan jalan itu sangat panas. So dia akan produce lower density of air dekat kawasan tu. Okay. Total internal reflection occurs because incident angle larger than critical angle. So macam mana kita nak cerita fenomena mirage ni? Kena
kena patuhilah dua syarat critical angle tu berlaku. Cahaya datang daripada higher optical density to lower optical density, incident angle is greater than critical angle, so total internal reflection occur. Sebelum tu ceritalah, hot air has lower density, cool air has higher density. Okay. Tapi kita tak boleh sebut density saja. Hotter layer has lower optical density. Sekarang kita dah masuk topik light, kita kena guna perkataan optical density. Okey, so macam-macam lagi lah fenomena yang kita boleh kaitkan. Cerita dia semua sama. Okey, selain daripada itu, application adalah kita guna prism periskop. Macam mana kapal selam boleh observe apa yang berlaku dekat permukaan laut tersebut menggunakan prism periskop. So contohnya ni kapal, ni permukaan air lah. Ni bahagian dalam air. So objek yang di permukaan air ni akan dipantulkan dalam prism dan dapat dilihat oleh observer yang berada di dalam kapal selam tersebut. So this is the ray diagram. Okay, ni adalah ray diagram. Ni soalan yang famous lah untuk biasanya soalan suruh kita lukis ray diagram menunjukkan bagaimana observer boleh lihat objek yang berada di dekat luar permukaan air ni. Okay, so total internal reflection, incident angle, ni samalah angle ni sebab dah berlaku reflection kan, so incident sama dengan reflection. So inilah awak kena hafal, awak kena ingat. Dekat sini tak ada, walaupun daripada medium yang berbeza, tak ada pembengkokan. Sebab apa? Sebab cahaya ni lalu ikut normal line. Okay, arrow pertama, arrow kedua ni tidak dibengkokkan sebab dia lalu ikut normal line. Bila dia jumpa boundary ni, so dia bukan lagi pada normal line, so dia ada angle. Tapi syarat dia, angle ni mesti lebih besar daripada critical angle, so total internal reflection berlaku. So dia pergilah kepada prism yang kedua. Masa dekat prism yang kedua ni, dia tidak form any angle from normal line, so tidak ada pembengkokan lah. So bila dia sentuh boundary ni, dia form incident angle. So incident angle tu lebih besar daripada critical angle, so reflection, total internal reflection berlaku. So dekat sinilah kedudukan mata. So objek dapat dilihat lah menggunakan prism periskop. Okay, periskop ni ada dua. Satu menggunakan mirror. Mirror ni apply konsep pantulan lah. Okay, objek kena mirror dipantulkan kepada mirror yang kedua dan dipantulkan ke dalam mata. So ini cara nak lukis periskop yang menggunakan cermin. Kedudukan cermin dia macam ni. Dan ni lukisan yang kedua, periskop yang menggunakan prism. Prism fenomena total internal reflection. Jadi kedudukan prism ni awak kena ingat. Yang pertama, dia macam gini, kedudukan dia segitiga. Macam mana nak cakap ni? L lah. L yang dekat bahagian bawah ni, L terbalik prism dia. Okay, susunan ni awak kena ingat. Dan prism periskop lebih efektif lah sebab dia memantulkan 100% cahaya. Sebab total internal reflection ni maksudnya dia reflect all the lights. Kalau guna mirror, mungkin ada sebahagian cahaya yang dibiaskan. Mungkin ada cahaya yang melepasi masuk ke dalam cermin tu. Maksudnya cahaya yang dipantulkan kalau guna mirror tidak 100%. Sebab tu nama dia reflection je. Kalau guna prism, total internal reflection.
100% cahaya tu akan dipantulkan. So menggunakan prism kita akan dapat image yang lebih tajam, yang lebih jelas. Lepas tu fiber optik. Fiber optik ni dia sama macam lukisan laser dalam air tadi tu. Sinaran laser dalam pacutan air. So dia guna konsep yang sama. Dipantul. Okay. Okay. So dalam optical fiber ni, optical fiber ada dua lapisan. Yang pertama, inner core. Inner core mesti mempunyai higher refractive index. Yang warna biru terang tu adalah outer core, coating, outer core ataupun coating. Kalau kita tengok gambar rajah yang atas ni, warna biru tu adalah outer cladding. Outer cladding ni mestilah diperbuat daripada bahan yang mempunyai lower refractive index, lower optical density. Manakala yang warna kuning ni adalah inner core, teras dalam. Teras dalam ni mestilah diperbuat daripada bahan yang mempunyai higher optical density and higher refractive index. So first kali inner core bahan dia higher optical density. So dia akan mempunyai higher refractive index. So total internal reflection lebih senang berlaku. Outer cladding, material dia mestilah material yang mempunyai lower refractive index, lower optical density. Jadi bila kita guna optical fiber ni widely used in the fields of telecommunication and medicine. Jadi optical fiber ni macam kita guna wifi optic fiber kan. Tu optic fiber lah. Kalau medicine ni endoskop, kita nak tengok apa yang ada dalam usus kita. Doktor pun masuk satu kamera dalam saluran pernafasan kita ke ataupun dalam small intestine kita ke untuk tengok apa yang berlaku kan dalam jantung ke. So itu adalah penggunaan fiber optik. Fiber optik ni made from pure glass or plastic fibers. Jadi apa kelebihan fiber optik ni? Fiber optik ni dia lebih ringan, dia lebih efektif lah. Okay. Inner core, which has a high refractive index, is surrounded by a layer of cladding with a low refractive index. Doctors use endoscope to examine the internal organs. Engineers use fiber optics to examine the interior of complex machines. Communication experts use fiber optics for sending data speedily. Jadi, pelbagai kerjaya menggunakan fiber optik ni. Cuma kegunaan mereka berbeza lah. Doktor nak tengok internal organ, engineer nak tengok mesin yang kompleks, maksudnya nak masuk ke dalam engine yang tak boleh tengok dengan mata kasar tu, dia masukkan fiber optik lah. Manakala bidang komunikasi pula menggunakan fiber optik untuk tambahkan kelajuan data. Cat's eye reflector. Cat's eye reflector ni adalah reflector yang berada atas garisan putih dekat tengah-tengah jalan. Okey, nama dia cat's eye reflector. So reflector ni pun menggunakan konsep total internal reflection. So this is how lah total internal reflection happens. Light rays enter tu, light rays tu datang daripada cahaya lampu kereta ataupun lampu motor masuk ke dalam bahagian dalam cat's eye reflector tadi tu, total internal reflection berlaku. So cahaya tu akan dipantulkan semula kepada mata pemandu. So dapatlah tengok garisan kiri kanan ataupun garisan tengah jalan supaya tidak terbabas. Biasanya cat's eye reflector ni ada atas jalan yang mana-mana je lah. Biasanya dekat jalan yang tidak ada lampu jalan lah.
light rays from car headlights enter the reflector and experience total internal reflection on the back surface of the reflector. Okey, selain daripada tu, kenapa diamond ni menghasilkan kelipan cahaya yang sangat cantik dan sangat terang? Sebab critical angle for a diamond to air surface is only 24.4 degree, and so when light enters a diamond, it has trouble getting back out. Sekali cahaya masuk dalam diamond, memang susah untuk cahaya itu keluar semula. Jadi bila susah nak keluar, dia keep on dipantulkan dalam diamond tu sendiri. So cahaya tu terperangkap dalam diamond. Jadi kelipan yang kita lihat pada diamond tu adalah kelipan yang dihasilkan oleh cahaya yang terperangkap disebabkan total internal reflection lebih senang berlaku dalam diamond. Jadi kalau diamond tiruan tu tak berkelip pun, nak bentuk je cantik. Kalau diamond tu betul-betul asli, memang sparkle lah diamond tersebut. So sparkle more than other materials. Sebab apa? Sebab refractive index of diamond is really high. So the critical angle for diamond is really small. So total internal reflection is easier to occur in diamond. Okay. Kita tengok sedikit example. Figure 6.25 shows a light ray travelling from air to a prism with refractive index of 1.49. Calculate the critical angle of the prism. Okey, ingat lagi tak formula apa yang kita kena guna kalau soalan nak suruh kita cari critical angle? Ada satu je formula, N sama dengan 1/sin C. Ataupun bila kita ubah kedudukan dia, sin C equal to 1/n. So 1/n tu, N tu masuk je lah refractive index yang diberikan dalam soalan tu, iaitu 1.49. So bila kita nak dapatkan C, kita inversekan sin tadi tu, kita dapatlah angle dia. So angle tu adalah angle untuk critical angle for the prism. Okay, untuk soalan seterusnya, complete the path of the light ray until it exits the prism. Okay. Critical angle dia 42.2 dan angle yang akan terbentuk dekat sini adalah 45. Okay. First kali cahaya tu masuk on normal line, jadi dia tak akan dibengkokkan lah, sehinggalah dia bersentuhan dengan bahagian bawah ni. So bila dia sentuh, angle dia dengan normal line adalah ikut angle tepi ni. Kalau dekat sini 45, maka dekat sini pun 45 lah. Okey, dan ni akan jadi incident angle. Incident angle dia adalah 45. 45 lebih besar daripada 42.2. Jadi incident angle sekarang dah lebih besar daripada critical angle. So bila incident angle is bigger than critical angle, maka total internal reflection akan berlaku. So bila kita sebut total internal reflection, angle of reflection samalah dengan angle of incident. So angle of reflection akan jadi 45 juga. So kita pun buatlah 45 degree menggunakan protector, buat garisan lurus sehinggalah dia sentuh boundary. So bila dia sentuh boundary, ada normal line lagi. Okey, so maksudnya 45 darjah lagi lah. Okey, so bila 45 darjah, angle of incident tu lebih besar daripada critical angle. So bila incident angle is bigger than critical angle, total internal reflection berlaku. So cahaya tu akan dipantulkan pada 45 darjah. Dia pun keluarlah. Masa keluar ni dia tidak akan dibengkokkan. Sebab apa? Sebab dia lalu ikut normal line. Macam mana nak cari normal line? Awak boleh check lah dengan protector. Betul tak dia berada pada 90 darjah? Ataupun guna scale pada pembaris tu. Betul tak dia selari dengan garisan gambar rajah ni?
Okay. Example yang kedua pula, figure 6.27 shows the path of light ray traveling through optical fiber from NA to NB. Explain the change in direction of the light ray at point Q, R, S, T and U. Q, R, S, T and U. So macam mana kita nak explain? At point Q, refracted light bends toward the normal. At point R, S and T, total internal reflection happens. At point U, refracted light bends away from normal. Soalan B, if the refractive index of the optical fiber is 1.51, determine the value of angle X. Okay, so masa ni kita kena guna Snell's law. So kita apply lah. Dapatlah X 27.9. Bila kita nak tahu kita kena guna Snell's law ke tak? Apabila kita ada dua medium yang berbeza. Medium udara dan medium optical fiber. Dekat udara kita ada angle of incident. Dekat optical fiber kita ada angle of refraction. Udara ada refractive index dia. Optical fiber ada refractive index dia. So masa itulah bila kita ada dua medium yang berbeza, ada dua angle yang berbeza, ada dua refractive index yang berbeza, maka masa itulah kita kena guna Snell's law. Dan final questions adalah, why must the material of optical fiber be of high optical purity? Sebab high purity material allows the critical angle along the fiber optic to be consistent. Kalau ketulinan bahan dalam optical fiber tu tinggi, maka critical angle dalam fiber optic tu adalah konsisten. Dia tidak berubah. Maksudnya critical angle dekat mana-mana pun adalah sama je. Sebab ketulinan dia tinggi. All thickness which enter the fiber will experience total internal reflection. So itu cara nak jawab soalan example 2. And finally, formative practice 6.2, that is your homework. Kena cuba buat sendiri dulu, apply apa yang awak dah belajar selama 1 jam lebih dalam video ni, dan example-example yang kita dah buat sama-sama. Jadi cuba buat sendiri formative practice dan bincangkan dengan guru kelas masing-masing. Jadi itu saja untuk 6.2 ni. Jadi macam mana you all nak tahu yang you all ni betul-betul dah faham 6.2? Tengok balik dekat awal video tadi tu, dekat learning standard. Adakah kita dah mencapai 4 KPI yang disenaraikan dekat awal video tadi. So pergi balik dekat awal video tadi, tengok learning standard 6.21, 6.22, 6.23, 6.24. Jadi kalau ada mana-mana yang awak rasa belum lagi tercapai, so carilah dalam video ni, pergi balik dekat certain part tu yang menceritakan tentang perkara itu, ataupun cari buku rujukan, baca balik dalam buku teks sehinggalah kamu betul-betul menguasai keempat-empat learning standard yang telah disenaraikan. Sebab itu yang perlu kita fahami, sebab itulah yang akan diuji dalam peperiksaan nanti untuk topik inilah. Okey, jadi itu sahaja untuk topik 6.2, total internal reflection. Stay tune sehingga bertemu lagi untuk subtopik yang seterusnya. Thank you very much sebab dah give your attention untuk sejam lebih untuk video ni, dan saya harap kamu dapat manfaat yang besar, dapat belajar banyak daripada video ni. So itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel ni lah untuk dapatkan notifikasi. Assalamualaikum. Bye.